Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Bersama dengan saya, Maris Suci. Memulakan berita tengah hari ini dengan laporan mengenai Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan sebanyak RM4 juta untuk menaik taraf kemudahan sementara di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram Miri. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg berkata dana yang diluluskan itu bagi menyelesaikan masalah kesesakan kenderaan sekaligus melancarkan pergerakan trafik di ICQS tersebut. Menurut beliau, agensi-agensi kerajaan di ICQS berkenaan juga memohon peruntukan untuk pembaharuan secara interim sementara mereka menunggu projek di bawah rancangan Malaysia ke-13 RMK 13. I have agreed with them that we have two dedicated area, entry point, Dato'. One is for Malaysian and one for non-Malaysian. And this involve fund of 4 million ringgit. So we have approved, the state is approving that 4 million in order to improve the facilities around in Sungai Tujuh. Beliau berkata demikian semasa sidang selepas melakukan lawatan ke ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram di Miri pada Khamis. Dato' Patinggi Abang Zohari menambah pada masa yang sama, beliau turut memohon Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki untuk membentuk pasukan pentadbiran teknikal. But at the same time, I request SS to have an administrative technical team to monitor the flow of people coming from Brunei to Malaysia. This is only Sungai Tujuh. We have another entry point in Limbang. So this team has to also to work on the entry point in Limbang, Brunei Limbang. At the same time, the exit point Limbang to Sabah. So. Terdahulu, Premier Sarawak berkesempatan mendengar taklimat ringkas daripada Jabatan Immigration Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta pembentangan pelan tindakan jangka masa pendek daripada Kementerian Pengangkutan Sarawak. Hadir sama Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Chin, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki serta tetamu kehormat lain. Laporan seterusnya. Media berperanan penting untuk menyalurkan maklumat yang sahih, terutamanya inisiatif baharu serta usaha Kerajaan Sarawak dalam memperkasakan dan membangunkan negeri ini. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul berkata, segala maklumat yang disalurkan oleh media akan merapatkan jurang informasi khususnya kepada mereka yang berada di luar bandar untuk mengetahui perkembangan terkini usaha Kerajaan Sarawak. We want to close the gap, the understanding gap between the people and the governments and the policy makers. So we want them to understand what we are doing. At the same time, we want to get feedback from them so that the best result when we structure our policies. Beliau berkata demikian semasa berucap ringkas dalam forum Communication 360 di Kuching pada Khamis. Dato' Abdullah menambah, forum anjuran iCynthia dan Magical Thinking People sangat signifikan kepada pengamal media untuk mengetahui strategi yang berkesan dalam penyampaian sesuatu maklumat dan informasi. Forum tersebut telah menampilkan 4 orang ahli panel iaitu pengarah komersial iCynthia Fabian Selva, pengerusi Persatuan Wartawan Bahagian Kuching Roni Teo, Ketua Pembangunan Perniagaan Televisyen Sarawak TVS Amirin Arsyan, pengasas dan pengarah eksekutif Logic and Magic Zaidi Awang bersama moderatornya Hazel Jasni. Dalam pada itu, turut diadakan ialah majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Magical Thinking People dan iCynthia yang disaksikan oleh Dato' Abdullah bersama jemputan kehormat yang lain. Hadir sama pengarah UKAS Samuel Simon
Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong serta tetamu kehormat yang lain. Paparan berikutnya, seramai 1,400 orang atlet dari seluruh negara telah mengesahkan penyertaan bagi Tamasya Para Sukan Malaysia SUKMA 2024 yang akan berlangsung di Sarawak bermula pada 20 sehingga 28 September depan. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, selain itu terdapat 600 orang pegawai juga akan terlibat dalam tamasya sukan tersebut. Menurutnya, antara negeri yang sudah mengesahkan penyertaan ialah Johor, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Perak, Terengganu, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan tahun ini kita Sarawak telah dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran kejohanan SUKMA dan juga para SUKMA sekali untuk kali ke-21. Dan Sarawak jadi tuan rumah untuk para SUKMA ini adalah untuk kali yang ketiga. Sebanyak 10 sukan akan dipertandingkan pada temasa para SUKMA kali ini, iaitu para olahraga, renang, acara para badminton, para pingpong, para team bowling, boccia, para lawn bowls, para powerlifting dan para memanah dan para catur. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabatnya di Kuching pada Khamis. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat daripada delegasi kontingen Sabah yang diketuai oleh Pengarah Majlis Sukan Negeri Sabah, Muhammad Asneh Muhammad Noor, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan, Persekutuan Sabah, Apoy Jan serta pegawai-pegawai dari Jabatan Belia dan Sukan Sabah dan Majlis Sukan Negeri Sabah. Tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk membuat tinjauan venue sukan dan penginapan bagi para atlet serta pegawai sepanjang Para SUKMA Sarawak 2024 berlangsung kelak. Sementara itu, katanya, kesemua pertandingan bagi Para SUKMA 2024 hanya berlangsung di bahagian Kuching sahaja. Antara acaranya adalah para olahraga di Stadium Sarawak dan Stadium Kuching. Untuk para renang di Pusat Akuatik Pandalela, Renong, Kuching. Untuk acara para badminton di Dewan Persatuan Badminton Sarawak, BDC Kuching. Untuk para pingpong pula di SJK Cubua nombor 3 Kuching. Untuk para team bowling, Negaland Imat Batu Kawak. Boccia di Dewan Persatuan Bola Kerajaan Sarawak Kuching. Para lawn bowls di Multipurpose Arena Petrajaya Kuching, para powerlifting di Dewan Serbaguna Jabatan Belia dan Sukan Kuching, dan para memanah pula di Lapang Sasar Memanah Petrajaya Kuching, dan para catur di Hotel Raya Hotel. Dalam pada itu, pasukan remaja lelaki Sarawak berjaya merangkul kejuaraan bagi kejohanan golf remaja antara Negeri Persatuan Golf Amatur Bumi Putra Sarawak PGABS di Kelab Golf Sarawak pada Khamis. Menerusi kemenangan itu, pasukan Sarawak berjaya membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM6,000 beserta piala dan medal. Pasukan Perak pula dinobatkan sebagai naib johan dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 beserta medal. Manakala tempat ketiga pula dimenangi oleh pasukan Perlis dan membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,500 beserta medal. Bagi kategori wanita pula, pasukan Perak berjaya merangkul johan sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM6,000 beserta piala dan medal. Naib johan pula disandang oleh pasukan Terengganu yang membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 beserta medal. Manakala tempat ketiga pula dimenangi oleh pasukan Perlis sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM1,500 beserta medal. Selain itu, pemain remaja golf dari Sarawak, Anson Yeo Bong Song, dinobatkan sebagai juara kategori lelaki, manakala Wong Zin Yao dari Perak pula unggul bagi kategori wanita. Kedua pemenang membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak RM3,000 beserta piala dan medal.
Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu telah hadir bagi menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Beralih ke laporan seterusnya. Kerajaan Sarawak sentiasa prihatin dengan nasib yang menimpa mangsa-mangsa kebakaran di Kampung Riih, Dasoh dan Kampung Lebor. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Semuja John Ilus telah mengadakan lawatan khas ke dua rumah yang terkesan akibat kebakaran yang berlaku sebelum ini. Dalam lawatan pertama, John telah mengadakan lawatan ke rumah Jerry Dinau yang mana rumahnya kini telah siap dibaik pulih dengan dana melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS sebanyak RM35,000. Difahamkan kerja-kerja membaik pulih telah dibuat melibatkan pengantian atap rumah, tingkap, pintu dan keseluruhan dinding rumah mangsa. Manakala lawatan kedua beliau adalah ke rumah Dusik Jaol di Kampung Lebor. Dalam lawatan tersebut, John bersama Jabatan Kerja Raya JKR menilai kos dan mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih sebelum laporan dihantar ke JPBNS untuk proses penyaluran dana. Dalam pada itu, beliau berkesempatan mengadakan lawatan ke gereja Kampung Riih Dasoh untuk melihat sendiri projek menaik taraf gereja tersebut dengan kos sebanyak RM135,000 melalui unit hal ehwal agama-agama lain Unifor. Paparan berikutnya. Seiring dengan hala tuju baru Kerajaan Sarawak iaitu ekonomi hijau serta ke arah zero menjelang 2050, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB kini telah diberi fungsi baru dan lebih besar. Controller Kualiti Alam Sekitar Sarawak Jack Liam berkata, fungsi NREB diperkukuhkan bagi memastikan kelestarian alam sekitar sentiasa menjadi teras utama. Betul-betul saya ingat semasa dulu meeting tahun lepas November session ada satu bill yang dinamakan sebagai the Environment Reduction of GSG Emission Ordinance Bill 2023. Melalui ordinance sekarang sebab telah diluluskan, NREB dipertanggungjawabkan untuk menjalankan GSG ataupun Greenhouse Gases Inventory. Ini adalah satu peranan baru kami lah. NREB juga dipertanggungjawabkan untuk mendaftarkan industri berasaskan tenaga dan minyak serta gas, mendaftarkan external auditor, menerima laporan GSG emission dari pihak industri dan mengenakan levy kepada pihak industri yang melepaskan GSG melebihi daripada kadar yang ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penghargaan media NREB Sarawak di Kuching pada malam Khamis. Jack menambah fungsi baharu yang kedua adalah berkaitan penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Katanya, NREB akan terlibat bagi memastikan karbon yang dibawa masuk ke perairan Sarawak adalah bersesuaian mempunyai perjanjian dengan pemegang lesen atau agensi berkaitan di Sarawak serta diangkut menggunakan pengangkutan yang berlesen dari agensi berwajib. Selain itu, katanya NREB turut mengambil alih fungsi pengurusan alam sekitar dari Jabatan Alam Sekitar melalui MA63 Transfer of Autonomy dalam aspek persekitaran yang akan dijalankan secara berfasa. Dalam majlis tersebut, kira-kira 57 pengamal media telah diraikan. Sekian edisi Tengah Hari bersama dengan saya Mara Suji. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan lawatan Premier Sarawak ke ICQS Sungai Tujuh Kuala Baram di Miri pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.